Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Bisyafaati Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina wa humaatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa siddiqin wa ila syairil malaikati muqarrabin wal ghaib, ibu bapa kita, isteri, suami, abang-abang, kakak-kakak, anak-anak, keluarga kita semua, nenek moyang keturunan kita semua, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kepada yang kita dudukkan sekarang ini di Zawiyah To'ayah, Allah yarham Dr. Muhammad Arsyad. Semua sekian alam yang Allah jadikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah. Terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayatullah dari sisi Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang tidak mampu kita menghitungnya. Terutama nikmat iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, dapat mengenal Allah dari sisi Allah. Dan terutama nikmat Allah memberikan kita ini hidup, dan kita faham hidup ini adalah penceritaan kisah-kisah yang Allah nak tajalikan tentang cerita-cerita dari kisah-kisah dirinya. Tak lain untuk mengesakan ketunggalan dirinya semata-mata, sejak azali, abadi, awal wal akhir, zahir dan batin. Wa huwa, semuanya, bikulli syai'in qadir, semuanya di bawah kekuasaan, kekuatan Allah semua. Semua sekalian alam yang Allah jadi tidak memiliki kekuasa, melainkan Allah memberi kuasa. Sekalian alam yang Allah jadikan tidak mempunyai kefahaman, tidak mempunyai ilmu, melainkan Allah lah yang memberikan kefahaman ilmu. Sekalian yang Allah jadikan ini semuanya tidak memiliki penglihatan, melainkan Allah lah yang memberikan penglihatan. Sekalian alam ini tidak mempunyai pendengaran, melainkan Allah lah yang memberikan pendengaran. Sekalian yang ada ini tidak memiliki hidup, melainkan menunjukkan, mentajalikan, menyatakan bahawa Allah yang memiliki hidup. Jadi apa saja pun
yang kita rasa itu milik kita, sebenarnya itu angan-angan. Hidup kita, kehendak kita, ilmu kita, kata-kata kita, pendengaran kita, penglihatan kita, kuasa yang ada pada kita, apa saja yang diberikan Allah, semua tu hak Allah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita mengikuti apa saja yang telah ditadbir, disusun, diskripkan oleh Allah sejak azali lagi. Tak lain Tok Salari tajuk menyatakan bahawasanya untuk mengesahkan Allah yang tunggal, yang tidak ada dua. Bukanlah Allah menjadikan kita menyatakan maknanya banyak berbilang-bilang, tetapi sebenarnya satu. Seperti mana bilangan yang kita belajar satu, iaitu daripada satu jadi dua, tiga, berjuta-juta. Asalnya satu, tetap juga satu. Apa pun bilangan berjuta-juta ke, apa pun banyak bilangan yang dijadikan dari sehari ke sehari, tetap jawapannya tetap satu, esa, menyatakan esa Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini yang mustahak yang harus kita faham. Sebab apa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri diiktirafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia dijamin untuk makna surga. Dijamin, keimanannya telah diuji, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun meredai apa saja. Apa itu? Nabi Muhammad SAW beritahu, kalau ada selepasku itu Nabi, maka engkau Abu Bakar. Sebab apa? Abu Bakar ini bukan sebab dia menyerahkan semuanya, tetapi Abu Bakar itu dia faham. Faham apa? Ini yang kita tak faham. Kita mengikuti segala-gala, tetapi kita tidak faham. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah kata dia tu faham. Faham tu macam mana? Dia faham, dia mengatakan bahawasanya mengapa dia itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia faham tentang Allah. Maka tu saya cakap seluruh. Maknanya sahabat-sahabat Nabi yang ada di masa Nabi, mereka ni mengenal betul-betul Allah. Semalam dah dibagi tahu ilmu amalan apa yang paling utama. Nabi jawab lain. Nabi jawab ilmu mengenal, memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ Nabi sendiri pun mengajar kepada kita nak mengutamakan segala pun yang utama, mesti mengenal Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni terkenal dengan iaitu kefahaman tentang Allah. Apa kata-kata Sayyidina Abu Bakar? Dia mengatakan tidaklah aku pandang sesuatu melainkan Allah lah dahulu. Maknanya dia dah tak ada keakuan diri. Dia memandang sesuatu tu dengan pandangan Allah, bahawasanya apabila dia tidak ada pandangan, dia melihat dengan penglihatan Allah, dia sudah tidak ada, maka yang dipandang mestilah Allah dahulu. Itu sahabat Nabi yang paling utama, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan sahabat lain Sayyidina Umar Al-Khattab, gelarnya Al-Faruq, maknanya begitu juga. Dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, hartaku, semuanya aku serahkan padamu ya Rasulullah. Aku cinta pada engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, engkau belum lagi benar-benar menyintaiku dan beriman kepadaku
selagi engkau tak serahkan diri engkau itu lebih, makna menyerahkan diri engkau sendiri demi diri engkau, kau serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berserahkan kepada Allah, baru engkau benar-benar beriman dan benar-benar iaitu menyintaiku. Jadi terus langsung Saidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku serahkan diriku. Maknanya padamu, engkau buatlah macam mana pun diriku. Maknanya serahkan kepada Allah, bukan serahkan kepada Rasulullah, maknanya serahkan kepada Allah maknanya. Kemudian Saidina Umar kata apa? Begitu juga. Setelah aku memandang sesuatu, tidak yang lain ku pandang melainkan Allah di dalamnya. Sama juga maksudnya, maknanya dia melihat Allah dengan penglihatan yang Allah berikan, kerana dia tidak memiliki penglihatan. Nampak tu? Itu menunjukkan mereka sudah arifin billah. Rasulullah mengajarkan yang utama awal-awal adalah pengenalan tentang Allah. Saidina Umar dan Saidina Utsman Utsman bin Affan, dia pun begitu juga. Maka dia pun mengatakan bahawa dia cinta pada Rasulullah dan cinta kepada apa saja pun dia sanggup menyerahkan. Maka Rasulullah kata, engkau telah betul beriman dan betul meyakini kepada Allah, engkau terbukti bila engkau serahkan diri engkau betul-betul kepada Allah. Maka selepas itu Saidina Utsman Al-Affan pun berkata, begitu juga, selepas ku pandang sesuatu tidak lain melainkan Allah lah yang ku pandang. Nampak? Itu menunjukkan mereka semua dah tak ada keakuan diri dah. Bukan saja penglihatan dan lain-lainnya juga. Kerana ini yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Nabi yang tu terpilih tadi itu. Mereka nampak, faham, yakin bahawa Rasulullah SAW tu tidak ada keakuan diri. Dibaling batu, nak dibunuh, nak dibawa macam-macam. Tak ada rasa nak membalasi. Cuma rasa kesian lagi nampak filem-filem cerita-cerita Allah Ta'ala menceritakan. Begitu namanya, makna keyakinan tu telah diuji, baru betul-betul beriman, yakin, baru betul-betul Allah ridha. Allah sendiri ridha. Tu bagaimana keadaan kita. Terus kepada Saidina Ali. Aku ini Rasulullah kata gedung ilmu dan pintunya adalah Ali. Sebab apa? Ali mengatakan bahawa sama juga tidak ku pandanglah sesuatu apa pun sekalian alam ni melainkan Allah lah dahulu yang ku pandang. Maknanya mereka ni dah mengamaliakan. Bukan kata Rasulullah SAW kata mengajar yang lain-lain dulu. Tak, Rasulullah mengajar yang utamanya adalah pengenalan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamaliakan dalam kehidupan, meyakini. Betul, membawa watak yang akuan dirinya tak ada. Maka itu sahabat-sahabat melihat orang yang bersama yang betul dapat petunjuk Allah tu, melihat sendiri Rasulullah ni memang tak ada keakuan dirinya. Sebab bila dia dah kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah saya cakap tadi, ini sangat mustahak. Ini sangat-sangat penting, sangat-sangat utama. Hingga kan Nabi boleh jawab lain. Sahabat tu tanya tentang amalan yang paling utama. Jadi Nabi tu dia ingat salah jawab. Nabi jawab ilmu pengenalan tentang Allah. Jadi ilmu pengenalan tentang Allah itu adalah ilmu yang mana paling utama. Jadi jangan ditinggal, dia paling utama. Kalau tak ada tu, Nabi kata apa? Kalau engkau beramal tadi sedikit aja beramal, akan menjadi manfaat, kata Nabi, sekiranya engkau ada ilmu pengenalan tentang Allah.
Bukan maksud Nabi tu kita akan buat sedikit, jangan salah faham. Tak payah solat lah, itu fahaman salah tu. Tak payah puasa, kita dah kenal Allah, tak payah. Kita dah makrifat. Jangan, tu salah. Maksud Nabi, sedikit tu kita akan buat banyak, tapi kita tak merasai ada yang kita buat. Semuanya Allah. Baik solat kita banyak, baik puasa kita baik, apa pun kita buat. Tetapi kita tak pernah merasa kita yang buat itu, yang ada pun sedikit yang kita ingat tu tadi adalah dia yang melakukan. Ketaatan, ibadah yang dilakukan kita itu adalah Allah lah yang menggerakkan. Allah yang berkehendak. Itu maksudnya Rasulullah SAW, bukan seperti mana yang orang menafsirkan kepada kita. Bahawa kita apabila dapat ilmu makrifat ni, mengenal Allah, kita dah tak payah susah-susah pergi masjid bersolat berjemaah. Tu salah tu. Itu orang yang pergi masjid tu semua tu orang tak makrifat tu, orang tak faham. Tidak. Kita tak ada menyangka begitu pun. Malahan kita lebih hormat kerana kita sendiri melakukan syariat, tarikat, hakikat wal makrifat. Tanpa ada satu pun kita pisahkan. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada Sayyidina Ali bahawa syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu jangan sampai salah satunya terpisah. Jadi kita takkan terpisahkan dia sebab kita tahu itu kesempurnaan alif lam lam ha mim ha mim dal. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, zat, sifat, asma dan af'al Allah. Jadi semua tu kita belajar, bukan maknanya senang-senang orang menuduh kita. Ada golongan yang mengatakan mana ada Nabi ajar tarikat, hakikat, makrifat. Na'udzubillah min zalik. Kalau tak ada tarikat, kau nak angkat air minum macam mana? Kau tarikatkan jalan. Apakah benak sangat kau ni? Sampai yang cakap tu kalau orang tak belajar tak apa, yang mengaji tinggi-tinggi ni cakap jadi. Tak ada hakikat, tak ada. Nabi tak pernah ajar. La haula wala. Engkau ni mengaji apa ni? Kau ni mengaji biarlah bertambah kau kenal Allah. Bukan kau mengaji tu bertambah kau rasa sombong. Bertambah kau rasa ilmu kau yang betul. Ilmu Allah ni luas. Engkau belajar bidang syariat, mana kau tahu tarikat tu? Engkau kenal durian, kau tak tahu nak membuka dia, ada pangsa-pangsa dia. Sampai bila pun kau selagi kau tak belajar cara buka ikut pangsa buah durian, kau takkan tahu tarikat jalannya tu tadi. Jadi kau mengatakan mana ada tarikat? La haula wala quwata. Kau ni seperti orang buta mengenal gajah. Jangan merasa cukup selagi kita tak mengaji tarikat, hakikat wal makrifat, kerana Nabi kata itu seiringan. Jadi bila seiringan kita kena belajar satu-satu. Kita tahu enjin rosak, takkan tak buka syariat dia, bukalah tarikat tu jalan. Kerana kat dalam tu hakikatnya rosak. Baru kita faham nanti apa yang rosak kita betulkan, barulah makrifat kita. Jadi kita tahu bila kita dah syariat tu durian dipangsa tadi, dibuka tarikat, dia disuapkan ke mulut masih tarikat, dirasai hakikat, baru kita makrifat. Rupanya baru kita tahu yang memberikan kita makrifat rasa dan kita menjalankan tu tadi. Syariat tu Allah juga jadikan tak ada satu pun hak kita. Semuanya syariat, tarikat, hakikat, makrifat adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan dia alif lam lam ha. Oh tak ada ni hadis, nak hadis juga. La haula wala. Engkau tu belajar kat syariat, kau belajar dengan tarikat, baru kau nampak hadis dia berkenaan tarikat. Dan tarikat pula kau perlu belajar orang yang lebih lebih mengamaliahkan dalam hakikat, yang kau boleh jumpa guru yang begitu. Jadi baru kita faham hakikatnya tadi. Jangan berhenti kepada syariat. Kerana benda syariat, tarikat, hakikat, makrifat seiringan. Kau berhenti silap lah. Nabi suruh keempat-empat tu seiringan. Macam mana engkau ni?
Jadi orang pandai, belajar, universiti mana-mana pun. Dalam bidang agama, boleh kau cakap tak ada tarikat, tak ada hakikat, tak ada makrifat, tak ada. Nabi hanya ajar syariat. La haula wala. Jadi betulkanlah, tu salah tu. Ya, adakah kita makan cili tu tak rasa pedas? Pedas tu kan hakikatnya. Boleh pula kalau kita makan cili tak pedas, apa ni? Tahu kita komplain. Makan nasi goreng tak ada garam, komplain kita. Kenapa? Sikit silap pun tak boleh. Jadi begitulah kita ibadah, kena ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Bila kita duduk syariat, dia kita mengenal gajah, orang buta mengenal gajah, tak selengkap. Harus dilihat, harus tengok watak gajah tu, hakikatnya. Dan siapa bagi watak gajah tu? Begitu. Ada semua, kita pun kita tengok dalam keadaan diri. Kita menghadap kiblat. Kiblat tubuh kita adalah syariatnya, kiblat tubuh menghadap Ka'batullah di Masjidil Haram. Itu belum selesai lagi. Itu bau tubuh yang menghadap. Makna tubuh menghadap bahasanya adalah kita menyebut. Contoh Bismillah. Makna kita hanya menyebut nama Allah. Kita belum kenal. Kemudian kita tarikatkan, iaitu hati. Hati kita mengetahui bahawa kita berada di yang tempat dikatakan Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf sebelum ada Masjidil Haram. Dan di atas maknanya Masjidil Haram, Ka'batullah, Baitul Ma'mur, jauh beratus ribu tahun baru sampai. Maka 120,000 malaikat-malaikat setiap kali tawaf pergi tiap-tiap hari semenjak Baitul Ma'mur diciptakan oleh Allah. Jadi itu tempat tawaf para malaikat. Harus kita tahu. Di situ hati kita menunjukkan, hati kita kena faham. Kalau bismillah, Allah lah yang ada. Hilanglah nama-nama kita dalam solat umpamanya. Kita sebut aja bismillah di dalam solat, terutamanya di luar solat akan sama, iaitu bukan kita. Kita tak ada, yang ada hanya Allah. Itu tarikat. Hakikatnya yang siapa yang membagi kita rasa tu tadi. Yang boleh kita sebut bismillah. Yang tadi nama kita tadi bila tarikat itu dinamakan Baitul Ma'mur, tidak ada lagi lah nama kita. Tapi kalau dalam bismillah kita masih sebut nama kita ada lagi dalam solat, maknanya kita ni kazib, penipu. Kita tak berhadap kepada Allah. Ini kata yang dikatakan tadi. Ini wajah tu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ard. Maknanya ini aku bersungguh-sungguh bersumpah bahawa hadapkan wajahku kepada wajah yang menjadikan sekalian alam ini. Apa maknanya tu tadi? Maknanya tak adalah wajah yang lain, wajah kita pun tak ada. Kita bukan menghadap wajah Allah. Yang ada wajahul Allah. Yang lain kullu man 'alaiha fana. Ya ke ya? Engkau tak pernah mengaji, engkau mengaji syariat je. Tarikat dia jalan nak menuju untuk sampai kepada Allah, wasil ke. Itu harus jumpa orang yang arif, yang kalau kau tak jumpa, kau nanti cakap kau sumbang. Kau nak berkata tentang Allah, tapi kau sendiri tak faham. Engkau hanya berpuluh ribu satu hari sebut nama Allah, tetapi engkau tak kenal. Memang betul sebut nama Allah, tapi 60 tahun. Tapi tak pernah kenal Allah tu. Sedangkan Nabi SAW yang paling utama, Nabi kata, ilmu pengenalan tentang Allah. Paling utama. Belum ada yang lain. Paling utama. Awal-awal. Tapi hadis ini ditutupi. Hadis ni sebab ini rancangan Yahudi. Tapi jangan disalahkan orang Yahudi. Memang dia punya watak skrip yang Allah bagi gitu. Yang kita ni tadi Allah suruh yang utama
paling utama adalah mengenal Allah, kita abaikan. Maka itulah kita boleh berbuat macam-macam. Kita rasa akuan diri kita yang buat. Jadi kita tidak berakhlak dengan Allah. Kita dalam solat konon-konon kita nak berakhlak dengan Allah. Tapi sebenarnya dalam solat sendiri kita tak berakhlak dengan Allah. Bila ditanyakan, dia tak nampak Allah. Makna nampak tu maknanya bukanlah kita kata Allah tu dia berbentuk. Sebab Allah tu laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tak boleh diseumpamakan, kita tahu. Tapi nampak yang macam mana yang Allah Ta'ala kata fa ainama tuwalu fasama wajhullah. Jadi sekalian wajah-wajah yang Allah jadikan menyatakan wajah Allah. Jadi dia masuk ke dalam keadaan daerah yang Allah Ta'ala kata mesti yakin, iaitu ihsan. Kita beribadah benar-benar. Sebenarnya yang ada wajah Allah. Kita tidak. Tapi bila kita rasa ada akuan diri, mana boleh? Takkan boleh engkau melihat Allah SWT dengan penglihatan kau. Dan sesungguhnya engkau tak memiliki penglihatan. Bila engkau diberi penglihatan, baru kau dapat melihat. Baru engkau tahu yang engkau melihat itu dengan penglihatan Allah. Baru engkau tahu tidak lain yang engkau lihat melainkan Allah. Itu tadaburnya ayat fa'ainama tuwalu fasamma wajhullah. Saya telanjangkan dengan izin Allah. Untuk bagi faham yang mana susah sekarang ni orang nak bagi faham. Sebab dia sendiri pun tak kefahaman sampai ke situ. Sedangkan Rasulullah SAW yang utama iaitu ilmu perkenalan tentang Allah. Carilah orang-orang yang telah Rasulullah bagi tahu ada pada setiap zaman kita. Tapi kita pelekehkan, olok-olokkan orang ni. Ya, ada. Tapi kita ni akuan diri tinggi. Kita rasa kita lebih. Orang lain tak boleh tegur kita. Macam mana Ustaz Auza'i bagi tahu. Dah terlampau banyak ilmu yang ada pada kita. Dan banyak orang menghormati kita. Susah kita nak menerima nasihat daripada orang yang tak terkenal. Ataupun orang yang kita rasa dia ni tak layak nak nasihat aku. Padahal nasihatnya tu betul. Jangan pandang kepada orang itu. Tapi pandang perkataannya tu daripada mana. Dia tak ada keakuan diri. Dia tak ada kepentingan. Dia bercakap atas kasih sayang. Supaya engkau dapat mengajari engkau punya murid-murid. Supaya dapat betul-betul mengesakan Allah. Sekarang ini engkau bukan mengesakan Allah. Tapi mengajak kepada banyaknya simpanan ilmu-ilmu tu tadi. Supaya engkau dapat menang, berdebat dan keakuan diri kamu meninggi. Lagi beban bertambah lama kau belajar, bertambah banyak. Bukan saya tak bagi belajar, bertambah banyak, bertambah ego tu tinggi. Kita kalau mengaji betul-betul ilmu Allah, mengenal Allah, bertambah hilang keegoan kita. Siapa-siapa boleh tegur kita. Kita pun takut nak ada pakai keakuan diri. Nak ego apa benda. Minta selalu Allah Ta'ala sentiasa berjalan ke duduk. Jangan rasa. Berjalan pun kita rasa Allah berjalan. Bercakap pun Allah. Allah tak izinkan kita tak nak cakap. Kita menjaga tu. Menjaga. Buat kata Sayyidina Abu Bakar. Menjaga istiqamah. Jangan sampai kita hilang kesucian. Apa hilang kesucian? Ada rasa keakuan diri tu hilanglah kesucian. Maka datanglah sifat-sifat mazmumah, sombong, ria, ego, takabur. Kita akan lihatlah perangai dia nanti. Ilmu banyak, tapi ego dia pun banyak juga. Tu. Saya baru-baru ni tegur satu surau tu. Saya cakap, yang kaum ibu lah, dia kenal. Lepas solat subuh saya cakap. Di sini, kat surau ni ada tak pengajian ilmu tasawuf? Tak ada. Kami betulkan tajwid. Apa ni lagu Taranum apa. Tak adalah belajar ilmu tasawuf. Makcik berapa dah umur? 70 lebih ni. Ni paling lama 80 duduk atas kursi. Makcik ni dia selalu betulkan tajwid kita. Dia berapa tahun dah? 20 tahun saya duduk mengajar tajwid ni. Tasawuf ni
kena amaliahkan. Apa yang kita dah tunjuk-tunjuk, kita kena amaliahkan. Jadi perlu ilmu tasawuf ni. Oh, dia kata. Dia, tak ada pun terasa. Siapa boleh ajar ke? Tak ada juga. Kesianlah kita tengok, sedih. Sebab apa? Duk pegang duk syariat macam tu lah. Siapa yang ajar? Tu aja Kak cakap. Kita bukan nak menuduh. Tapi itulah yang terjadi pada masyarakat kita. Sebab kita tak titik beratkan. Yang kita tahu syariat tu itu je. Syariat pun tak selesai lagi nak tarikat. Kita buat alasan gitu. Itu bisikkan suara hawa nafsu syaitan tu. Mana ada Nabi ada kata gitu? Nabi tak ada. Nabi cerita tu lengkap. Syariat, tarikat. Dalam syariat tu ada tarikat. Dalam tarikat tu ada hakikat. Dalam hakikat tu ada makrifat. Dan durian tu komplit. Allah jadikan durian tu. Tak ada rasa durian ke? Kan? Dia nyatakan buah durian tu untuk menyatakan rasa. Dan supaya kita tahu siapa yang bagi rasa. Makrifat lah, betul? Tapi bila kita mengaji Quran, asyik betulkan tajwid. Bila masa kita nak amaliahkan? Bila masanya kita nak amaliahkan? Lepas tu kita jadi pemimpin, kita jadi hebat, kita jadi apa? Jadi ulama duduk selit dengan pemimpin-pemimpin yang jahil, yang tak faham tentang Allah. Macam mana kita nak bagi faham? Kita sendiri pun orang-orang alim dikatakan tadi dekat. Tapi kita pun sendiri tak tahu nak bagi faham apa dengan menteri, dengan agung aku, dengan raja aku ni. Aku ikut dia lah. Janji aku ada gelaran dekat dengan dia. Pegawai agama Islam, istana, pegawai agama Islam, jabatan Perdana Menteri. Wah, tapi apa sebenarnya tu? Apa sebenar gelaran tu? Akuan diri tu. Minta maaf saya cakap. Apabila kita nak biarkan pemimpin-pemimpin kita, raja kita, tak kita sedarkan dalam keadaan sebenar ni. Dan kita tak loyal ke? Muak ke tengok yang engkau mengikuti sistem-sistem akuan diri, sistem-sistem Yahudi, itu engkau biarkan. Masuk LGBT, masuk macam-macam. Kita rasa macam tak ada rasa nak berperang pula. Rakyat kita pun, ni Jabatan Agama punya tugas. Tak juga pun masuk juga senang juga. Banyak juga anak-anak muda kita lagi. Ya Allah. Nak dibiarkan gitu mudah-mudah. Jadi siapa yang nanti kepada masyarakat nanti ulama-ulama orang pandai-pandai kata tadi, dia yang dipanggil dulu, bukan pemimpin dulu. Kenapa kau biarkan pemimpin? Mengapa kau biarkan tak nasihatkan? Supaya dia kenal diri, kenal Allah. Supaya dia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ada tujuan dia memimpin, iaitu mengajak manusia ke arah kenal Allah. Wa man ahsanu qawlan min da'a ila Allah. Mengajak manusia kenal pada Allah dan beramal, iaitu Allah lah yang beramal. Itu maknanya kita, Allah Ta'ala kata sebaik-baik perkataan, ada tujuan kita adalah mengajak mengesahkan Allah. Kenal Allah, mengesahkan Allah. Allah sendiri suruh kenal dia supaya kau tahu ala tujuan hidup kita. Iaitu mengajak kita dan sama-sama ala tujuan, jangan lari tajuk, mengesahkan. Tak ada yang lebih tinggi perkataan yang hebat yang Allah Ta'ala kata. Melainkan orang begini, dia tidak takut, dia nak cakap itu mana pun pergi, dia nak cakap macam mana cara engkau mengesahkan Allah. Dia risau kita tak tahu jalan untuk mengesahkan Allah. Dia risau. Dia risau, dia kesian. Bukan dia nak tunjuk dia hebat. Tak ada. Dia nak kamu dapat. Sebab Allah suruh. Sebaik perkataan bagi orang dapat Allah Ta'ala. Bukan dapat ilmu dulu. Bukan saya cakap tak boleh belajar ilmu. Tapi dapatkan Allah Ta'ala. Perlukan orang pembimbing rohani. Perlu. Jangan kita rasa ni tak perlu. Ini terlalu utama Nabi kata. Sebelum ambil yang lain. Ini ilmu yang utama dulu. Tapi kita tidak. Para sahabat Nabi saya cakap tadi, Sayyidina Abu Bakar yang paling utama, Umar, Osman, Sayyidina Ali dan banyak lagi. Semuanya mengutamakan kenal Allah, ilmu pengenalan tentang Allah. Sampai kepada kita pula. Ribu pelajaran ini di dalam Jabatan Agama Islam untuk mendapatkan tauliah, tak ada ilmu mengenal diri, mengenal Allah.
Ini ilmu sesat. Ini ilmu manunggaling kaula Gusti. Ini ilmu wahdatul wujud. Ini akan membawa manusia masyarakat kita nanti kesesatan mengaku Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Mudah sangat kau. Ada ulama-ulama di Kelantan tu dia baru silap sikit cakap. Bukan silap pun, betul lah dia cakap. Kita ni semua yang ada hanya Allah. Kita yang angan. Betul dia cakap. Tak boleh mengajar dah. Tauliah dia ditarik balik. La haula wala quwata. Tu saya cakap tadi. Yang betul-betul tadi, yang betul-betul ikhlas, betul-betul nakkan kita selamat, dianggap kita ni, ya Allah. Ini yang berlaku sekarang ni. Jadi ulama tu maknanya itu yang betul-betul, yang selalu dimaki, selalu tak dibagi tauliah, padahal dia memang betul-betul orang ahli Allah. Orang ahli Allah yang betul-betul orang ahli sunnah wal jamaah. Kita kena jaga. Itu ibaratnya seperti perahu-perahu kapal nakhoda, nakhodanya Nabi Nuh. Maknanya mereka ni kita kena damping, kena rapat. Ni kau buang, kau tak bagi. Tak apa benda punya Jabatan Agama Islam dah. Ada ke 1000 pelajaran tu? Tak ada dalam ni. Padahal ni Rasulullah SAW bagi tahu paling utama. Patutnya kau utamakan setiap orang nak mengajar bidang apa pun, kena ada ni. Kalau ni tak ada, jangan kau bagi dia ceramah yang lain. Patutnya gitu. Ini dulu baru boleh ilmu-ilmu yang lain. Bila datang ilmu yang lain, kita akan bawa mengesakan Allah. Kita ajar tajwid. Kita ajar mengesakan Allah sekali. Tu tadi. Bukan maknanya kita tajwid tak esakan Allah, lain bab. Tak ada. Dia sebenarnya, kalau kita amaliakan betul-betul, kita ambilkan yang utama, kata Nabi tadi. Kata Allah SWT, utamanya, la ilaha illallah. Ini dulu, kita Islamkan betul-betul, imankan betul-betul diri kita. Baru buat yang lain, baru kita faham, barulah tak lari tajuk. Ilmu tinggi mana datang pun, makrifat mana datang, tetap datang kepada kita nombor satu, tak lari tajuk, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat sendiri dalam keadaan suasana kita ni. Bukan maknanya saya cakap ni saya berani. Tetapi saya kesian dan jemu dan muak tengok perangai-perangai. Yang kita ni seolah-olah dah rasa macam kita ni berbuat dah betul-betul amalan kita. Padahal di sisi Allah, amalan kita adalah Allah Ta'ala kata orang yang paling rugi. Sebab apa paling rugi? Dia nyangka dia tu berbuat. Sebenarnya aku yang berbuat. Dia tak kenal aku. Dia tak beriman, tak meyakini aku bahawa aku yang memberikan dia kekuatan, kudrat, iradat. Ilmu ni sifat 20, aku ada belajar. Dia sekadar belajar menghafal tapi tak mengamaliakan. Serupa engkau sebut la ilaha illallah. Engkau boleh akan kata la ilaha illallah tu dah biasa aku sebut. Engkau biasa sebut, tapi adakah engkau mengamaliahkan, memahami apa maksud hakikat la ilaha illallah? Yang sampai Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa siapa yang menyebut la ilaha illallah hizni. Adakah engkau sampai kepada dalam benteng Allah? Yang kau bayangkan kau duduk di balang tembok, Allah Ta'ala lindung, kau sebut. Engkau tak faham lagi tu. Yang Allah Ta'ala maksudkan la ilaha illallah hizni. Benteng. Adakah dapat benteng? Tak lain, benteng itu adalah membuang akuan diri. Supaya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung, kau lindung dengan Allah. Allah macam mana kau lindung belakang Allah ke? Apa makna na'udzubillah tu? Kita pun sendiri tak tadabbur. Kita hanya tahu makna dia. Tu baru tarikat. Hakikatnya tadi adalah kita mentadabbur lah. Allah suruh tadabbur, suruh faham, suruh dapat amalia. Duk dah ada 30 tahun, 40 tahun tak betul, tak habis-habis tajwid kau betulkan. Sampai kiamat kau tak betulkan tajwid, tak habis-habis. Banyak sangat dia punya apa? Cabang-cabang. Cukup sekadarnya kita sebut tu, kita tak lari daripada tajuk dia tu sudahlah. Ini nak betulkan lagi, dah betul sudahlah. Kaki utamanya adalah kita mengenal Allah, daripada ayat-ayat itu akan kita tadabbur, akan kita bertambah kita pengenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertambahlah seronok.
Bertambahlah bestnya kita, nikmatnya kita membaca Quran bila ditadabbur dapat kita amaliakan. Jadi seronok kita baca Quran. Kepahaman tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni ya Allah, hai. Angan-angan hayal baca Quran bagus. Saya tak cakap tak bagus. Tu. Saya sendiri pun seronok baca Quran sebab bila ditadaburkan. Tapi kalau kita baca Quran akan melaknat kita, tahu tak? Nabi kata. Bukan saya cakap. Sebab apa? Engkau membaca sampai kerongkongan je. Tidak engkau dapat nak amaliakan. Al-Quran tu melaknat kau. Jangan ingat dalam kubur tu dia akan, itu kena baca hadis habis-habis. Bukan saya cakap tak boleh baca. Baca tapi dia ada tujuan Al-Quran tu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa hasab. Allah kata jelas dah. Bukan saya yang cakap. Marahlah Allah Ta'ala. Allah cakap begitu. Si Aziz ni tak bagi baca Quran. Kau cakaplah Allah Ta'ala yang tak bagi engkau baca tapi engkau tak tahu ala tujuan Quran tu. Allah marahlah. Bukan Allah marah. Allah nak engkau betul-betul lah. Allah sayang kau lah tu. Engkau salahkan Allah pula tak bagi. Bukan Allah tak bagi. Baca tapi tadabbur bagi faham. Apa maksudnya tadi? Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu adalah membawa penyembuh. Penyembuh tahu penyakit apa yang paling bahaya pada diri kita? Tak kenal Allah. Dan Quran tu boleh menjelaskan supaya kita kenal Allah. Baru seronok kita baca Quran. Lagi kita kenal Allah. Lagi kita nak aisyahkan Allah. Lagi nak buang keakuan diri. Lagi baca Quran. Lagi kita berakhlak. Tak mahu ada keakuan diri. Itu baru sempurna. Baru itu kehendak Al-Quran. Tapi kalau kau baca bertambah akuan diri, itulah engkau dihina. Engkau ni, Quran tu menghina kau sebab engkau baca, engkau tak tahu tu ubat dia penyembuh. Untuk penyakit rohani kamu. Tu tadi. Ada pernah kamu baca bismillah, kamu rasakan apa yang menyebut bismillah tu tadi? Allah. Adakah pernah kau mengambil wuduk untuk nak membaca Quran? Pernahkah kau buang keakuan diri dan kau minta kepada Allah, Allahumma rahamna bil Quran. Bagi aku faham ayat-ayat kau ya Allah. Itu tadabburkan. Allah yang akan bagi faham. Sikit-sikitlah, janganlah. Kita dah terbiasa kita memandang kepada banyak bilangan yang, ni hari 3 muka surat aku baca. Tapi faham ni ke mana? Biar kita ambil faham. Baca banyak boleh. Lepas tu ambil faham. Satu bab. Satu makam ke satu makam. Satu bab ke satu bab. Bab. Kita baca. Kita kata Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah pun kita tak tadabbur Fatihah kita. Berapa tahun hidup dah baca Fatihah? 80 tahun. Bismillahirrahmanirrahim tu apa? Dia punya hakikatnya. Makna dia tahu dah dengan nama Allah pengasih penyayang. Hakikatnya? Hakikat dah diam dah. Kenapa kita tak tadabburkan? Bila tak tadabburkan, kita tak dapat nak bawa watak yang ada hanya Allah. Dan watak kasih sayang, pemurah, penyayang tu kita tak dapat bawa watak tu. Sebab kita tak tadabbur. Hakikatnya kita kena tadabbur. Tak adakan keakuan diri tu tadi. Bismillah, Allah lah. Bila orang datang minta sedekah ke apa ke, kita tahu dah ini tanda pemurah Allah. Bukan aku ni. Harus dibalas. Berapa ya Allah? 100 aku bagi kat orang susah. Engkau akan balas 1000 ya Allah. Bukan itu yang tak dipandang. Tapi kita pandang tadi Rahman. Iaitu pemurah. Jadi kita bukan pemurah. Sifat pemurah tu kita tunjukkan tu tadabbur. Tu kita gunakan dalam kehidupan kita. Kan? Sikit-sikitlah. Sikit-sikit janji kita buat. Jangan sampai langsung. Tetap juga kita nak ganjaran. Berapa bilangan ayat Quran ni 1. 10 kebaikan. Saya tak cakap salah. Tapi sanggupkah kita? Bila kita beli durian, kita tak makan rasa durian. Kita baca Quran, kita tak dapat syifaun, penyembuh, warahmatun. Bagi orang boleh bagi rahmat, bagi kasih sayang, kebaikan kepada keliling kita dengan kita membaca Quran. Tahap apa kita baca Quran ni?
Tahap nak main-main baca Quran. Ingat kitab tu Muzitong punya kitab ke komunisnya? Itu bukan kitab lah, itu kitab suci tau. Kalau yang membacanya tak suci, ada keakuan diri, tak akan dapat tadabbur pahaman daripada Allah. Harus juga matikan diri, harus juga suci maknanya. Bukan sekadar ambil semayang. Wuduk ni luar dan dalam bersih. Pegang Quran dia hilang keakuan diri kah? Baca di hadapan Allah. Ambil makna-makna tu tadi. Kita tak faham bahasa Arab, ambil tafsir. Lepas tu minta pada Allah, macam mana nak gunakan ya Allah? Main kita boleh lepas baca Quran, Allahumma rahamna bil Quran, tapi tak faham-faham juga. Sekadar doa, ikutan doa, tapi kita tak faham kita minta apa dengan Allah. Allah suruh fikir, Allah suruh kaji, Allah suruh tengok dalam diri kau tu semua. Perhatikan. Allah sayang kepada kita. Jadi pulanglah kita kembali kepada Allah. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan berkata, ya Allah, engkaulah yang pemurah, engkaulah yang menyayangi semua. Itu semua adalah ciptaan kau. Kita baca itu pun penuh dengan tadabbur dan kita nak bawa dalam kehidupan. Kita kata Al-Fatihah, kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tahu semua kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala seru sekalian alam yang Allah jadikan. Itu tafsir. Tapi sebenarnya kalau masuk pada hakikat wal ma'rifatnya, kita bila dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sekalian yang ada memuji engkau, ya Allah yang kau jadikan, memuji engkau, tak layak. Semua sebenarnya engkau lah yang layak memuji dirimu. Dan bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua yang ada memuji kepadaku. Dan sesungguhnya akulah cukup sempurna memuji diriku sendiri. Itu tadabbur. Faham dah maksudnya. Kalau kita puji Allah, tak layak lagi. Sebab siapa yang bagi keizinan untuk kita, azinallah, untuk ingat kepada Allah? Siapa? Itu saya cakap tadi. Jangan kita tersilap. Kita rasa kita puji pada Allah. Padahal layak ke engkau mengaku engkau memuji Allah? Sedangkan Allah yang memberi rasa untuk memuji. Dan menyebut tu sendiri pun adalah kalam dia. Kita nak sampai ke situ tadabburnya. Barulah menjadi penyembuh penyakit keakuan diri yang paling besar. Bukan penyakit kencing manis, darah tinggi. Bukan itu aja. Tapi yang paling besar akuan diri tu. Syifa'un, penyembuh tu yang Allah Ta'ala maksudkan. Kita baca Quran, bila tadabbur, bila baca aja, itu perlu dikupaskan. Syifa'un. Baru boleh kita bagi, boleh keliling kita. Jadi taraf kita gitulah. Yang baca Quran suara merdu, tajwid betul, bagus. Masuk pertandingan, dapat piala, dapat macam-macam. Pergi haji, begitu dapat disanjung oleh masyarakat. Orang yang amalkan tadabbur Al-Quran masuk penjara, dihina. Ni. Tapi kami tak rasa pun kami dihina. Sebab yang hina tu makhluk. Allah tetap naikkan darajat warafa'na laka dzikra. Sebab sebutan kita adalah dia. Jadi nama kita akan dinaikkan, ditinggikan darjat kita. Sebab apa? Sebab kita menafikan tak ada akuan diri. Itu manusia yang paling tinggi kata Nabi, yang tiada rendah. Bila dia betul-betul mengesakan Allah, tak ada keakuan dirinya. Itu yang tinggi, tiada rendah. Kita nak tinggi macam mana lagi? Allah dah kata tu paling tinggi. Kita nak cari tinggi apa lagi? Kini kat dunia pun paling tinggi pun pangkat apa? Tan Sri apa? Tun. Mana ada tinggi lagi lah tun je. Apa ada tun tu? Ataupun daripada London ke Britain bagi sir. Apa sir? Tu. Apa benda tu? Itu semua keakuan diri tu paling rendah. Bukan saya cakap tak boleh pakai. Pakailah, tapi jangan anggap itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah benar-benar kita kenal diri, kenal Allah. Yang mengesakan Allah, hilang akuan diri, sentiasa hidupnya begitu. Itu yang paling tinggi kata Rasulullah SAW. Kita nak ikut siapa ni? Tak seronok ke kalau kita ikut arahan Allah, ikut arahan Nabi Muhammad SAW? Tak seronok ke? Inilah manis iman.
Kalau ini kita tidak dapat, ya Allah, kena baiki balik otak kita ni. Rosak dah ni. Dah jauh dah rosaknya. Betulkan cepat. Kembali. Kalau ini kita tidak tahu, kita utamakan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul, maka kita kena baiki balik otak kita. Jumpa balik orang arif, bila mursyid, supaya kita kembali ke pangkal jalan. Kita dah tahu sesat barat sangat dari kita ni. Kita menampakkan ala tuju kepada makhluk diri kita selain daripada Allah, itu kita dah sesat di dunia lagi. Tak payah nak tunggu daripada mahsyar nanti kita nak cari jalan sesat. Sekarang ni kita dah sesat dah. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira siapa pun kita, sudah. Sudah. Baik kau pangkat apa, dia tinggi ilmu apa pun, mufti apa pun, tak kira lah. Engkau agung ke, engkau apa menteri ke, sudah. Engkau ini adalah yang paling utama di sisi Allah. Engkau paling utama. Sebab semua ni dibagi anugerah oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Bukannya bertambah jauh kepada Allah. Allah sedangkan sentiasa tidak pernah pisah, tak pernah tinggalkan kita. Yang selalu berbuat baik kepada kita, memberikan rezeki, sampai Allah ingatkan kita banyak di dalam Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan banyak lagi yang Allah Taala tegur kita ni, manusia ni memang dia ni tak bersyukur, suka berbalah-balah. Itu Allah ingatkan kita. Allah bukan suruh bayar balik, Allah suruh ingatkan kita. Jangan lupa kembali kepada Rabbikuma tukadziban, kembali kepada Allah. Apa saja nikmat yang ini tidak kita makan durian, kita rasa durian tu sedap. Kita tak tahu, pulangkan balik, esakan engkau lagi sedap daripada durian ni, ya Allah. Kerana engkau yang jadikan rasa durian ni, ya Allah. Apa saja pun keindahan ke, apa pun semua, Allah terlebih utama. Ini yang Rasulullah SAW bawa. Ya. Dan sesungguhnya orang yang membaca Quran itu termasuk orang yang tidak amalkan Quran, itu orang zalim. Wala yazidu zalimina illa asar. Bukan tak bagi baca Quran, Allah bukan tak bagi. Tapi bila engkau tak dapat amaliakan apa yang kau ucapkan dalam Quran tadi, tak faham, tak tadabbur, maka engkau tergelar daripada golongan orang yang wala yazid. Jangan zalim. Orang yang zalim tidak menambah apa-apa kau baca Quran. Malahan mendapat kerugian, kata Allah. Ini Allah bagi tahu supaya kita jangan baca Quran jadi rugi. Allah bagi kat dunia ya nanti. Piala ke apa benda kau menang, itu kau dapat di dunia. Bukan saya cakap tak bagus, tapi tingkatkan lagi ala tujuan sebenar bukan di situ. Bukan tajwid aja, bukan fasahah, bukan apa logat, bukan dia, bukan tu semua, bukan. Tapi itu perlu belajar, dan tempat penghabisannya adalah tadabbur, memahami dan dapat mengamaliakan dalam kehidupan. Jadi bila kita baca Quran nanti akan jadi seni lah Quran tu. Akan jadi iman. Sebab seni ni di bawah iman. Iman ni lagi tinggi daripada seni. Kalau kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, itu tak nampak seni je. Sebab seni ni tak boleh dicakap. Tapi kita dengar boleh beza. Ni ada seni suara dia. Kita tengok orang Arab cara dia baca Quran kan lain. Dia baca orang Mesir lain, Ustaz kan. Orang Mesir lain, dia ada dia punya taranom, ada dia punya jenis bacaan dia. Tu tadi. Bacaan apa ni, logat-logat. Itu semua Rasulullah izinkan. Jangan kita kata salah pula, ni logat apa pula dia baca Quran ni. Orang buat doha, dia buat dohe. Kita kata dia ni pelat ke, buat doha lah. Engkau baca satu riwayat je, dia tahu riwayat macam-macam. Dia seni tilawah Quran ni, maknanya seni yang paling tinggi sebenarnya bila engkau membacanya. Dengan engkau merasakan bahawa engkau telah buat, bahawasanya dialah pemurah dan juga penyayang. Bila engkau telah buat, engkau membaca Quran, dia akan jadi seni yang lebih tinggi, iaitu iman. Tapi kalau kau baca ya sedap,
tetapi iman tu tak dapat, maka masih lagi kekurangan. Orang yang betul-betul beriman, bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah rasa syok. Zadathum imanau. Dan disebutkan nama Allah, bergetar, takut dan rindu, syok lagi. Dia dapat rasakan tu tadi. Tu tadabbur, dapat rasakan. Tu tadi. Ini yang kita perlu bawa dalam kehidupan kita. Ya, tak perlulah kita nak tahu Quran tu 30 juzuk punya tadabbur. Cukuplah sikit-sikit kita amalkan. Kerana kita tak mampu nak tadabburkan 30 juzuk Quran, mana boleh. Jangan tipulah, baca boleh 30 juzuk. Tapi nak tadabbur tu 30 juzuk, jangan tipulah. Satu makam pun kita tak lepas lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah pun kita tak selesai makam tu. Tak tadabburkan tu tadi. Nak bawa dalam kehidupan. Maliki Yaumiddin tu tadi. Kita sentiasa pegang makam dia, Maliki Yaumiddin. Apa tu Maliki Yaumiddin? Kita tak nampak kita ada kuasa, semua tak ada kuasa. Yang ada Malik. Itu pun kejap gagal. Jadi kita sekadar kita tahu dan kita amaliakan. Kita tukar lain, kita tukar. Kita nak 100% nak 30 juzuk tahu tadabbur, sorry, tipu. Siapa boleh mengaku? Melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirinya sendiri adalah tadabbur Quran. Keluar maksud-maksud Al-Quran. Quran dulu ke ataupun rasa dulu? Quran dulu ke rasa dulu sampai? Jadi kita baca Quran ni, baca dulu ke rasa dulu? Sedangkan Quran pertama datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa dulu. Adakah Nabi pegang Quran? Ada tak? Mana ada zaman Nabi, mana ada Quran? Jadi kita pegang Quran ni bid'ah tak? Kalau nak pakai bid'ah, betul-betul bid'ah lah. Tapi si biol-biol ni pakai bid'ah juga. Tapi Quran dia pegang, mikrofon, pakai kereta. Nabi tak pakai bid'ah lah kan? Dolalah daripada. Dia main benda tu je sesat, dolalah sesat. Pasal tak faham. Pasal tak kenal diri, tak kenal Allah, jadi begitulah. Kita dok melayan tu sampai kitanya jadi ditundukkan, dilaga-lagakan. Yahudi ni dia kata begini cara nak ubah supaya Islam ni jatuh, tak payah perang. Kita buat strategi supaya dia tak usah kenal diri, tak usah kenal Allah, baru mudah kita nak susun rancangan supaya biar dia berperang dia sama dua. Kita reka satu agama Islam juga yang berlawan dia sama dia. Itu strategi Yahudi, dia belajar daripada iblis. Dia suruh kita berlaga-laga ni, tak secocok ni saja. Padahal sama-sama pergi solat, tapi dia laga-lagakan. Duduk bersama-sama masjid, tapi akidah dia masih lagi tak sama. Lepas tu sampai kita tak bercerai-berai, tak bersatu. Allah suruh berpegang teguh pada tali Allah. Kita pun tak faham tali Allah macam mana. Kita tak faham. Tali Allah tu supaya engkau tidak rasa lagi ada keakuan diri. Tu pegang teguh lah tu. Apa nak susah faham sangat. Tadabbur dia di situ aja. Kalau nak cari bayangkan Allah, bayangkan tali, kita pun bayangkan tali Allah macam mana. Ujung langit sampai bawah. Tali Allah pegang. Yang pegang pertama Nabi-Nabi, Rasul-Rasul sampai Rasulullah. Kita bawah kita dah jauh dah ni. Kita pegang ialah tali tu yang bawah. Jadi ditarik kita ikut sekali. La haula wala quwwata. Tali tu dia kata. Maksudkan tali Allah Ta'ala kata tali tu. Dia maksudkan gitu. Tu pasal kena jumpa orang arif bila tali tu tak ada rasa keakuan diri. Macam kita kata kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjuk jalan jalan benar macam mana. Allah tu tahu dah jalan yang benar tu jangan ada rasa keakuan diri. Tapi engkau tu tak tadabbur, tak faham. Kau kata jalan yang benar ni masih ada keakuan diri lagi. Itu menunjukkan kita tak faham, tak tadabbur. Ya. Ini yang berlaku. Jadi kita nak betul dalam balik sistem kita punya sekarang ni. Perdana Menteri kita, Agung kita, siapa-siapa yang memerintah sekarang ni, kalau tak diubah sistem ni, kan? Kita takut daripada merdeka sampai sekarang, sistem tu juga sampai bila anak cucu kita takkan akan memiliki iaitu kesempurnaan Islam ni tadi.
Ya, Islam ni dah sempurna dah. Tapi tak akan jadi sempurna Islam tu selagi kita tak ubah sistem-sistem yang ada. Dan kita akan menangis melihat anak cucu kita bertambah teruk. Dengan LGBT, dengan ni. Dan tak ada terasa macam, ya Allah, kita tak rasa sakit hati kita. Dia boleh bercakap tu. Dia boleh bercakap. Maknanya mengajak kita kesesatan tu. Dia boleh cakap secara depan-depan anak cucu kita, anak-anak muda. Dia kata, ni kerajaan kita, perlembagaan kita ni semuanya tak galakkan kita. Dia tidak adil. Dia tak galak. Kita ada hak untuk sesama kita. Berani dia cakap, ya Allah. Ambil senapang tembak je orang macam ni. Jangan kau bicara-bicara lagi. Hukum dia terus. Ini lemah kita, dah terang-terang dah. Itu sesat. Ini baru pun dakwah kita cakap berkenaan dengan cerita tentang Allah Ta'ala gini. Sesat. Ini jangan bagi dia tauliah lagi. Kurang hajar kau. Jabatan Agama Islam letak macam ni. Itu patutnya tentu sesatkan orang. Itu kau tak ambil tindakan. Biol betul korang ni lah. Jemu dah, muak aku tengok perangai korang ni. Ya? Tu tadi. Ya? Jangan kamu ingat kita orang ni biarkan. Kami terus berusaha. Kami terus berperang. Jangan ingat kami ni tak buat apa-apa. Jangan ingat alah si Hajiz tak ada apalah tu. Jangan. Allah boleh hantar macam-macam nanti. Tapi kami tidak doa. Kami doa supaya dapat hidayah. Seperti mana Nabi Muhammad SAW ajarkan. Apabila orang membuat sesuatu fitnah, berbuat olok-olokkan kita, buat yang tak elok pada kita, kita jangan balas. Kita doakan dia dapat petunjuk, dapat kasih sayang Allah. Allah sedarkan dia. Itu. Tapi ingat, bila sampai Allah Ta'ala punya ketentuan, jangan salahkan kami. Kami tidak doa gitu, kami kasih sayang. Kami kasih sayang. Tapi jangan sampai rosakkan manusia-manusia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, Allah yang tahu jaga. Jadi Allah melantik, memilih para rasul, para nabi, wali Allah, pengganti nabi untuk mengawal, untuk memberitahu yang hak, yang betul, supaya jangan rosakkan manusia. Itu tadi. Jadi alhamdulillah apabila kita diberi terang dan jelas oleh Allah, janganlah lagi pula kita boleh nak berbincang-bincang ni hal jangan ni dah mukamat lah, jangan bincang lah. Mukamat tahu tak? Jangan dibincang-bincang, terus saja pindah. Kita dah duduk dalam sistem yang salah ni. Akuan diri ikut cara Yahudi. Yahudi dah strategi dia dah berjaya lama dah. Kita dok takut melaga-lagakan dia, kita sama kita. Sudah. Mereka yang kita dah ajakkan bersatu, nak bersama kasih sayang, tak nak lantakkan. Kita terus doa, kita terus berjalan nak satukan. Itu tadi. Ya. Dia dah tak nak je nak kita buat. Tu. Dia tak nak. Tapi kita teruskan. Cari. Jangan yang ada ni pula bagi pecah-pecah pula lagi. Allah tak bagi cara berai. Terus merasakan tak ada keakuan diri. Terus bersatu dalam keadaan begitu. Baru kita kuat. Bukan dalam keadaan bercerai baru kita kuat. Tak boleh. Tak boleh. Tu. Sekarang politik kita berhancur lah. Cacat marba jadi dah. Kita pun tak tahu macam mana tadi. Pasir dah. Kita genggam pasir tepi pantai. Kita genggam nak satukan. Tiba terlepas bercerai. Tak tahu nak satukan balik. Jadi tak ada jalan lain. Allah Ta'ala kata. Nabi SAW lagi teruk zaman jahiliyah. Lagi teruk. Tapi Rasulullah ada strategi yang Allah bagi, iaitu mengenal Allah. Punca yang menjadikan segala-gala ini semua, kejahatan ni adalah bila ada rasa keakuan diri. Maka tu perlu utamanya ilmu mengenal Allah. Balik ke situ. Semua harus ke situ. Daripada setinggi-tinggi daripada raja, menteri, turun sampai ke orang awam ke, tak kira lah. Kena ada ni. Daripada kata Ustaz, daripada darjah 1 sampai tingkatan, kena masukkan ni. Kalau tak tahu, kami akan ajarkan macam mana cara dia.
Kami bukan nak pegang kerajaan, nak jadi raja, nak jadi pemimpin. Kami nak bagi tahu ini dia pakai. Kalau nak jadi pemimpin, lantaklah kau. Ini pakai. Mengesakan Allah ajak masyarakat kau daripada darjah 1. Ada kitabnya. Darjah 2 ada 1000 pelajaran kenal diri, kenal Allah. Mengutamakan kenal Allah, kenal diri, mengutamakan. Ada kitab dia tu. Darjah 1 gini, darjah 2 gini. Kita ada buat, nanti kita boleh bagi tahu. Ini semua daripada Allah. Ini utama dulu. Ini sampai ke dah PhD pun masih lagi jahil tentang Allah. Kalau yang tak belajar dalam bidang agama tak apa. Dalam bidang agama PhD pun tak kenal lagi Allah. Masih lagi dia kata, Allah boleh ke macam kita berkata-kata dengan Nabi Musa? Boleh ke? La haula wala. Kau PhD pula. Kau tak pernah berkata-kata dengan Allah. Pasal tak faham. Pasal kau ada keakuan diri masa kau tak tahu Allah berkata-kata selalu dengan kau. Oh, ni makam Nabi. Ini saja mengaku Nabi. Lah, bukan makam Nabi. Memang kita pun nak makan pun siapa yang bagi tahu nak makan apa? Susah ke? Takut sangat. Takut nak sebut wahyu. Atau salah sebut wahyu, ilham lah boleh. Wahyu nanti orang kata Nabi. Padahal itulah wahyu lah juga. Siapa yang boleh ajak kita datang sini? Siapa yang panggil kita datang sini? Siapa yang suruh? Ayalah solat tu siapa yang panggil? Tu kau dengar suara siapa? Bilal Muazzin yang panggil. Itu saya cakap tadi, belajarlah kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham. Kita sentiasa berhubung dengan Allah. Sebenarnya tak ada kita, yang ada hanya cerita dia. Baru seronok hidup kita. Dia aja yang kita nampak. Barulah tubuh kita masuk dalam kubur, tak diseksa, tak bereskan. Sebab apa? Di dunia lagi kita tak merasa ada tubuh kita. Ya, ada semua hak Allah SWT. Mana mungkin tak ada tubuh nak diseksa. Tu masa orang makrifat, orang kenal diri, kenal Allah, masuk dalam kubur, gaib. Itu tadi. Allah nak selamatkan kita, takkan masuk dalam kubur Allah nak nyaya kita. Tapi yang nyaya tu kita sendiri sebab jahil. Allah suruh kenal dia, kita tak mau kenal. Tu tadi. Kita hanya sebut. Kita perasan kita dah kenal. Sudahlah tu, berbalik-baliklah kita. Ajarkanlah anak cucu, kesian tengok anak-anak cucu kita ni. Ya, sedih saya tengok nanti. Balik-balik itu ya cara kita ni. Balik-balik nak mengundi, itulah cara dia. Memfitnah sana, lobby sana, jatuhkan orang sana. Lawyer lah. Benci saya tengok cara ni tu. Tak ada ke cara lain? Cara yang lain adalah mengesahkan Allah. Kau tak usah jatuhkan orang kau sendiri. Nak sedekah ke, nak apa ke, jangan niat nak lobby-lobby lah. Sedekah-sedekah je lah. Tak usahlah pakai cara tu lagi. Cara tu je. Kalut apa. Khara jadi manusia jadi. Kau buat cara macam tu. Lepas kau dah lobby-lobby bagi duit, lepas tu kau kaup balik pula. Lepas kau dah dapat jadi pemimpin, kaup balik. Balik-balik cara tu yang kau pakai. Cara tu mana ada manis. Cara tu berat. Cara tu pahit. Sudahlah. Buat cara betul. Takut nanti kita buat macam ni, orang lain buat, dia menang, nanti kita kalah. Engkau dah terbiasa. Kau ingat kemenangan tu di tangan makhluk ke? Tak ada di tangan Allah. Sistem ni tadi yang menakut-nakutkan, sistem Yahudi ni. Pengundian ni sistem Yahudi. Dia takut-takut dengan kau tak perlulah pakai sistem tu. Kau terus pada Allah. Allah akan bagilah. Tak ada kuasa dia orang semua tu. Kamu dah pakai ke belum? Kamu masalahnya tak nak pakai, tak yakin pada Allah. 10 tahun duk pakai Yahudi punya cara. Nipu, membohong, penyangak, penyamun. Bila nak sedar? Siapa yang nak bagi sedar? Orang yang hina kau hina. Orang yang bagi baik sedarkan kau tu sebenarnya orang yang baik. Di sisi Allah, dia sayang kau. Dia pesan seperti mana Allah suruh berpesan. Nabi suruh pesan, itu yang dia ikut. Dia tak nak kamu tu berada di dalam azab di dunia dan azab di akhirat. Punya sayang kepada kau. Dia nasihat. Orang jin tu kau olok-olokkan, pemain-mainkan, kau hina. Rugilah kau nanti. Jangan sampai. Ya. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita minta pencerahan lain daripada Ustaz Uzair, Pak Lang dan Syekh Latif, insya-Allah. Wa fi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب ولا إلى أحد من خلقك يا نعم المجيب يا نعم النصير يا نعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Subjek kenal diri kenal Allah ini merupakan satu subjek yang penting. Saya rasa kenapa di akhir zaman ini Allah Subhanahu Wa Taala tampilkan para asatizah, para arif billah, para masyayikh mengenekahkan mereka sanggup mengenengahkan diri mereka di dalam media sosial. Saya kira ianya sebagai satu persiapan kepada kemenangan Islam. Allah tak buat saja-saja satu benda tu. Pasti ada hikmah dia. Kita disuruh melihat kepada sejarah yang silam. Dalil dia kita baca paling sikit 17 kali sehari. Perkataan an'am ta'alaihim tu. Allah suruh memandang generasi yang lepas. Generasi yang gemilang. Macam mana aku jadikan mereka gemilang. Macam mana aku bagi mereka nikmat. Dan macam mana generasi yang gemilang tu jatuh. Lalu macam mana bangkit balik. Macam mana mereka maintain kegemilangan, kebangkitan, kecemerlangan, kegemilangan Islam ketika itu. Lalu kemudian macam mana mereka jatuh. Dan macam mana mereka bangkit balik. Bangkit balik itu sekarang ni kita lah. Kita ni lah timeline dia. Maknanya kita di saat yang paling rendah dunia Islam sekarang ni. Orang perleh kata koi-koi. Nak try naik bangkit balik. Koi-koi. Nak cuba mengesot. Ataupun nak cuba nak kenjui. Naik daripada kejatuhan yang paling dalam. Dalam jurang yang paling kelam. Lebih kelam daripada gua kelam. Allahumma salli ala Muhammad. Bukanlah begitu lama kalau kita selak kembali generasi yang lepas sebelum kita. Di saat kekuasaan dunia ini berada pada tangan Islam, apa yang berlaku ketika itu? Yang berlaku ialah pengkhianatan. Di dalam rumah khalifah berlaku pengkhianatan. Kalau kita tengok sultan yang gemilang dalam Uthmaniyah, itu seperti Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ini dia ada adik perempuan. Adik perempuan dia ni kahwin dengan Mahmud Pasha. Mahmud Pasha ni dia ni berselingkuh dengan Zionis. Dia menerima rasuah dan menerima arahan daripada pelbagai pihak yang menyertai pasukan Zionis untuk menjatuhkan khalifah. Dia berada di sebelah sultan. Dia bermesyuarat bersama sultan. Bahkan dia boleh ugut menteri-menteri yang lain. Dia kata, kamu semua bukan adik ipar khalifah. Aku adik ipar khalifah. Kamu semua tak layak cakap dengan aku. Sampai macam tu sekali. Jadi menteri-menteri lain pun senyap. Dia guna dia punya kelebihan dia tu sebagai adik-beradik kepada sultan. Dia kahwin dengan adik sultan. Punya hebat adik sultan Abdul Hamid ni. Ya, dia kena hasut dengan suami dia, Mahmud Pasha, sampai isteri Sultan Abdul Hamid sendiri yang bernama Bidar Hatun
dilucutkan jawatan daripada menguruskan istana, iaitu rumah dia sendiri. Dan yang menjadi pengurus kepada istana ialah adik Sultan Abdul Hamid yang menjadi bidak-bidak kepada Mahmud Pasha. Mahmud Pasha bidak kepada gerakan Zainis. Allahumma salli ala Muhammad. Mahmud Pasha menyusun rancangan untuk mensabotaj rancangan Sultan Abdul Hamid. Dan cita-cita Sultan Abdul Hamid ialah untuk menghubungkan Turki dengan Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kereta api tu kalau boleh nak sampai dekat dengan kubur, dengan makam Sidna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana rancangannya itu sehingga tahap Sultan Abdul Hamid begitu teliti dan menghormati Sayyidina Rasul, di bawah rel kereta api apabila nak sampai ke tanah haram tu nanti akan diletakkan kapas-kapas atau diletakkan pelembut-pelembut supaya tidak menggegarkan tanah bumi, takut-takut bergoncang jasad Rasulullah di dalam tu. Sampai macam tu sekali, nak letakkan pelembut, nak letakkan damper, nak letakkan mounting dekat bawah rel tu. Rancangannya sampai macam tu. Dunia musuh Islam begitu bergoncang dengan rancangan Sultan Abdul Hamid ini. Lalu mereka menggunakan Mahmud Pasha ini untuk mengutip derma duit-duit yang telah kumpul banyak melebihi 200,000 dinar yang disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan oleh orang-orang susah sendiri di dalam kota Istanbul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pengkhianat yang bernama Mahmud Pasha ini melaburkan duit itu ke dalam satu syarikat pembuat rel kereta api. Lalu Zainis membuka bank di Istanbul. Kemudian Istanbul itu dengan menggunakan bank itu, mereka ini ingin mencuri duit yang diwakafkan oleh umat Islam untuk membina rel kereta api ini. Lalu Mahmud Pasha menjalankan rancangan bersama arahan daripada satu orang perempuan yang bernama Zara. Zara ni menerima arahan daripada Alexander Israel Parvus untuk menghancurkan rancangan Sultan Abdul Hamid ini. Apa mereka buat? Mereka nak bomkan rel kereta api itu. Mahmud Pasha bersama dengan Hiram, bersama dengan Herzl, setting bom untuk menghancurkan rel kereta api yang ingin dibuat oleh Sultan Abdul Hamid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apabila meletupnya rel kereta api itu nanti, saham syarikat rel kereta api akan merudum dan orang akan beralih kepada syarikat yang diaturkan untuk naik saham dia, iaitu syarikat kapal. Dan daripada itu cara untuk mencuri seluruh duit yang diinfakkan kepada dunia Islam, kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid yang telah dimasukkan oleh Mahmud Pasha. Apa yang saya nak ceritakan? Kisah seperti Mahmud Pasha ni sebenarnya ada di dalam setiap dinasti kerajaan Islam. Orang-orang, pemimpin-pemimpin yang adil. Mereka ini diselaputi dengan keakuan diri. Rupa-rupanya Mahmud Pasha ini menyusun rancangan, dia bagi tahu kepada isteri dia, adik Sultan Muhammad itu, untuk menjadikan anak teruna adik Sultan Abdul Hamid ini sebagai khalifah. Walhal yang sebenar-benarnya Mahmud Pasha lah yang nak jadi sultan, yang nak jadi khalifah kepada Osmaniyah. Kerana kalau matinya Sultan Abdul Hamid, naiklah adik perempuan sebagai pewaris takhta, lalu jadilah Mahmud Pasha sebagai pemerintah Osmaniyah. Dan ketika itu anak Mahmud Pasha yang bernama Sabahattin hanyalah merupakan kambing hitam saja untuk digunakan menghalalkan perjuangan diorang ni. Kesemua ini kalau kita baca sejarah merupakan pengkhianat yang dipenuhi dengan keakuan diri. Apa keakuan diri Mahmud Pasha? Nak jadi khalifah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa keakuan dia? Kalau kafir lagi lah keakuan diri dia. Kalau tengok keakuan diri, Allahumma salli ala Muhammad. Seorang perempuan Yahudi yang menjadi pencatur yang bernama Zara ni, yang bercinta dengan Emmanuel, yang putuskan cinta dengan Emmanuel ini, sanggup putuskan pertunangan kerana rupa-rupanya nakkan kekuasaan juga. Nakkan kekuasaan juga, nak memerintah bumi ini. Jadi orang-orang dipenuhi dengan kekuasaan ini, dia sanggup bersetongkol dengan Zionis, dengan orang kafir, demi nak memenuhkan cita-cita dia, nak jadi khalifah, nak menggantikan Sultan Abdul Hamid Khan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itu di peringkat cabaran di peringkat khalifah. Semalam saya bercerita tentang cabaran di peringkat kekeluargaan. Ada berhadapan dengan keakuan diri yang berkaitan dengan ujian sakit, ujian harta, dan semalam saya sentuh tentang ujian keakuan diri ataupun yang berkaitan dengan hijab ilmu yang telah dihuraikan lagi pada hari ini oleh Syekh Abdul Aziz. Mudah-mudahan kita bertaubat. Kalau dalam tasawuf, perkara pertama yang harus dilakukan, kita bertaubat. Bertaubat. Itu yang Syekh akan suruh. Bila berhadapan dengan Syekh ni, kita tak berani nak kata, saya ada dosa apa Tuan Syekh. Takkan berani cakap macam tu. Dan tak terfikir pun. Kita akan taubat aja. Siapa yang masuk tarikat, kalau dalam tarikat Syazuliyah, perkara pertama sekali Syekh akan suruh istighfar 100,000 kali. Selagi tak habis 100,000, duk istighfar situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sahabat saya, juga guru saya, Dr. Fakhrul Razi, apabila ditanyakan apakah hukum bertasawuf, beliau menjawab, hukum bertasawuf ni ialah fardu ain. Fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain ni maksud dia, semua orang kena belajar. Semua orang kena ada. Kalau tak ada, apa jadi? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak ada, kita bimbang lah. Takut-takut ilmu banyak-banyak yang dipelajari tu menghempap diri balik. Kita takkan rasa tak ada bimbang bila Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada orang-orang yang baca Quran dan juga orang-orang yang solat. Ya ke Ustaz? Apa dalil dia? Dalil dia wailul lil musallin. Neraka wail terus untuk kaki solat. Tak takut ke? Allahumma salli ala Sayyidina. Siapa orang tu? Takkan kita tak tertanya, takkan kita tak kelih? Jawapan dia memang hang tak kelih. Tidak, ni Allah tak akan tanya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam masa perkelih ni, terjemahan dia, awak hang tak kelih ke orang yang berdustakan agama? Tu. Hebat bahasa Arab. Tu. Maksud dia, nak terjemah dalam Melayu panjang. Tu. Awak hang tak kelih ke ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Golongan yang berdustakan agama. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Tu ciri-ciri dah lah. Dia buat takhiran ke anak yatim. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dengan orang miskin buat takhiran dengan orang miskin, tak ada rasa hiba tengok dia orang tak ada makanan, tengok orang miskin tak ada rasa nak huluk-huluk. Itu bahaya tu, itu ciri. Kalau dah ada ciri macam tu, hati-hati. Apakah aku sudah menjadi sebahagian daripada orang yang mendustakan agama? Allahumma salli ala Muhammad. Alladhi fawailul musallin alladhina hum fi salatihim sahun. Solat tak pernah khusyuk. Siapa yang tahu solat tak khusyuk? Ada orang mengaku solat tak khusyuk. Adakah orang mengaku solat tak khusyuk?
Saya tengok dalam dunia ni seorang je yang mengaku solat dia tak khusyuk. Seorang lah. Siapa orang tu? Orang tu dicop sesat, dicop gila. Silap-silap kalau saya sebut nama dengan majlis-majlis kita ni, dia kecop sesat juga. Tapi sebut piano. Orang tu ialah lepat. Dia bukan kata jangan solat. Dia tak pernah kata tak solat. Tapi orang sesatkan dia. Kata lepat tak solat. Lepat. Tak pernah kata pun aku kata jangan solat. Aku cuma tanya. Hampa kita ni solat. Hampa solat khusyuk ke tak? Dia main yang tu je. Solat khusyuk tak khusyuk tu. Tapi orang faham. Dia suruh orang jangan solat selagi mana tak khusyuk. Innalillah. Dia tanya netizen. Bila aku cakap jangan solat kalau tak khusyuk? Terpukul balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apa tadi? Fa'il musallin adillahum fi salatim sahun. Solat nilai balik. Yang tak khusyuk hanya tahu kita saja. Solat kita, solat aku khusyuk ke tak khusyuk? Masing-masing jawab. Tuan-tuan, kita tak pernah mengaku kat orang solat kita tak khusyuk. Tapi kita boleh mengaku kat diri kita. Kita tanyalah ni kat diri kita. Aku solat khusyuk ke tak solat? Aku solat khusyuk ke tak khusyuk? Tanya pada diri sendiri. Okey, tak apa. Apa ni? Wayamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un ni ciri dia ni kaki halang. Jadi kaki penghalang. Wayamna'un. Yamna' ni menghalang. Ma'un. Pertolongan. Bantuan. Apa yang dia ada, dia halang. Apa yang dia tak ada pun dia halang. Apa? Allahumma salli. Wayamna'unal ma'un ni tafsiran dia luas. Macam Ustaz Aziz kata tadi, dia boleh bagi tauliah tapi tak bagi tauliah. Contoh, wayamna'unal ma'un. Dia ada kuasa tapi tak mau bagi tauliah. Dia kata tak mohon. Dia kata tak mohon. Tak mohon bersepa. Allahumma salli. Macam-macam lah cerita. Kita pun tak mau ambil. Tak mau campur lah urusan ni. Kita pun memang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita yang pentingnya kita kasih kepada semua. Kepada semua. Ni nak cerita bagi orang yang dalam jalan ni. Minta maaf cakap, saya dengar banyak kali dah. Para masyaikh ni dia kata, syaitan pun dia sayang, dia kata. Jin iblis pun dia sayang. Dia nak Islamkan semua orang termasuk Dajjal, dia kata. Punya kasih sayang dia tu. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf saya hari ni nak terlajak cakap ni agaknya. Guru saya tu, Tuan Haji Yusof tu, dia dah bertemu pun dengan Dajjal. Dalam mimpi. Kemudian dia ajak Dajjal masuk Islam. Kemudian Dajjal kata kat dia, Yusuf, aku lagi tua pada engkau. Lepas tu Tuan Haji Yusof, Allah yarham tu kata, tak, aku lagi tua pada engkau. Tuan Haji Yusof ni kata. Dajjal kata kat dia, macam mai ikut mana? Masa tu, mai ikut mana tu dah terjemah bahasa Perlis lah. Mai ikut mana hang lagi tua pada aku? Tuan Haji Yusof kata, aku diciptakan dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ni terciptakan semua termasuk engkau. Dajjal tu terdiam dan dia belah macam tu je. Tapi Dajjal ni, Sayyidina Umar nak pancung pun tak ada rezeki, bukan kau. Nabi Isa. Rasulullah dah cakap, rezeki Nabi Isa. Dajjal ni rezeki Nabi Isa. Kita dinasihatkan untuk lari. Untuk lari daripada Dajjal. Untuk selamatkan akidah. Walaupun terpaksa bawa kambing, pergi duduk dekat tempat tinggi yang ada air. Walaupun makan pucuk paku. Selamatkan diri, selamatkan akidah. Sebelum mai hadis tu, Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Hanzalah, tak silap saya, bertanya nak buat lagu mana kalau nak selamatkan akidah. Rasulullah kata, sertai jamaah. Sertai jamaah. Kalau tak ada jamaah, nak buat lagu mana? Lari, selamatkan akidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan berhati Allah sekalian, demikianlah betapa pentingnya keakuan diri. Dan saya berdoa kepada Allah, diri saya dulu. Saya nak selamatkan diri saya dulu. Kemudian baru orang lain, anak-anak, keluarga lah, apa semua. Daripada keakuan diri itu, takut-takut. Dalam lipatan sejarah, aku ni jadi pengkhianat.
Jadi bukan kita ni buat majlis nak mengatakan orang lain dah, nak selamatkan diri aku sendiri. Nak selamatkan diri aku takut aku ni boleh jadi pengkhianat seperti Mahmud Pasha. Sebab kita duk memaki dia, Mahmud Pasha, kuajak apa semua, jadi pengkhianat kepada Sultan Abdul Hamid, duk geram dekat Mahmud Pasha. Tiba-tiba kalau Allah balikkan ujian tu, aku jadi pengkhianat, Allah na'udzubillah. So mesti ikhtiar daripada Allah ni, jangan sampai jadi pengkhianat. Itu hilangkan keakuan diri tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan hasrat kita, jangan sampai kita jadi pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Maaf terlajak kata, terlajak bahasa, terkasar bahasa. Kalau ada terguris, mohon ampun. Kalau ada keakuan diri, mohon dimaafkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan hidayah, taufik, inayah, rahmat, kasih sayang, kurniaan dan juga keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka alhamdulillah pada petang ini kita menyambung lagi majlis talk ataupun majlis kita nak belajar ilmu mengenal diri dan juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dengan kalimah thayyibah, kalimah taqwa, kalimah sakti, kalimah iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kenal diri, kenal Allah SWT ini adalah ilmu yang ilmu akidah ataupun ilmu tauhid. Ilmu kita nak masukkan iman kita. Kita nak tanggalkan keakuan diri kita. Nak nafikan keakuan diri kita dan nak isbatkan kekuasaan Allah SWT. Kita nak isbatkan kudrat Allah SWT. Kita tidak ada kudrat apa-apa. Tidak ada ilmu sekalipun. Tidak ada penglihatan, pandangan, pendengaran dan sebagainya, kekuatan. Semuanya kita nak isbatkan Allah SWT yang meliputi segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi alhamdulillah Ustaz dah huraikan begitu mendalam mengenai tadabbur Al-Quran tadi. Kita duk baca, kita duk macam-macam lah dengan taranum dan sebagainya, dengan tajwid dan sebagainya. Alhamdulillah bagus, semua tu bagus. Tapi kita nak makamkan, kita nak amaliyahkan apa yang kita baca Al-Quran tu. In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiwa aqwam. Allah Taala kata Al-Quran itu menjadi petunjuk ke jalan yang sangat lurus, tak ada kebengkokan, jalan yang sangat-sangat benar, jalan mentauhidkan Allah SWT dengan sebenar-benar, mengesahkan Allah SWT. Inilah dia kita nak usahakan dalam majlis kita. Kita nak kenal diri dulu, kenal Allah Ta'ala dulu. Siapakah Rabb pencipta kita? Jadi bila kita memiliki ilmu ma'rifatullah ini, maka segala-gala amalan dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya akan diterima oleh Allah SWT. Kita kata kalau ada iman lah, kalau ada iman diterima, tak ada iman, na'udzubillah lah, tak ada tauhid, kita tak kenal Allah, kita buat amalan banyak mana pun, na'udzubillah, masya-Allah lah. Jadi itulah rumusan kita nak belajar ilmu mentauhid, ilmu akidah ini. Kita nak kenal dan supaya kita buangkan keakuan diri. Kita tak ada kehidupan, tapi Allah SWT yang pun gunakan kehidupan. Allah SWT yang maha hidup. Jadi bila ada keyakinan ini, hakul yakin ini, maka akan datang berbagai-bagai kelebihan, kelazatan, akan datang kemanisan iman di dalam beribadah, akan datang rahmat kasih sayang yang kita buat, akan datang juga keikhlasan. Kerana apa? Kerana kita dah tak ada keakuan diri. Jadi itulah sedikit peringatan untuk sama-sama saya dan sebagainya dan semua kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini kita bersama-sama dikumpulkan untuk bersama-sama menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mana tak lain menghala tujukan ke arah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Ta'ala kurniakan kalimah sakti, kalimah agung la ilaha illallah, yang mana tidaklah kita menyatakan pada luaran saja, menyebut saja, tapi kita meyakini, mengimani la ilaha illallah, membawa dalam kehidupan harian kita. Bukan kita sebut je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dah yakin dah, aku dah beriman dah, belum lagi. Jadi itulah, ini yang kita nak ceritakan, ini nak kita tekankan, apa yang ada dekat dalam tu, apa yang kita nak elakkan, itulah keakuan diri kita. Itu yang kita nak kena perangkan. Bila masuk dalam perang, macam Ustaz Ahmad beritahu semalam, seperti mana ilmuwan yang ada, yang seperti mana seekor lembu yang dikorbankan, orang sampai nak tangkap lembu tu terlepas apa semua. Itulah, kita nak sembelih dia pun dia rasa macam itulah maksudnya, yang dalaman maksudnya. Sebab kita dah lama kita tinggal. Tu nak cakap, selalu saya cakap dalam diri saya. Moga-moga kalau siapa yang saya mendengar ni, sahabat-sahabat, pendengar YouTube, kita ni sebenarnya dah lama tinggal. Saya kalau WhatsApp kat kawan-kawan saya, kalau orang tanya ke ataupun nak bermuzakarah dalam WhatsApp, kita cakap kita ni, benda ni dah lama kita tinggal. Kita nak elakkan diri kita ni, kita nak nafikan keakuan diri kita ni, kita nak cari pembimbing rohani, semua dah lama kita tinggal. Kita rasa kita dah cukup dah sebenarnya. Kita dah cukup dah dengan apa yang ada dalam diri kita. Tak kira lah dia miskin ke, dia kaya ke. Dia miskin dengan kaya, dia dua je. Kehidupan tu miskin dengan kaya. Sama je, dia lupakan benda tu. Padahal Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala letakkan kita ni, menzahirkan diri kita ni supaya nak menyatakan diri dia yang ada. Sebenarnya gitu. Jadi saya nak beritahu kepada mereka yang berilmu, saya rasa apa yang saya tahu cerita ni lah, yang berlaku dalam diri saya. Ibaratnya kita nak perjalanan ke Kelantan, ke Kota Baru Kelantan. Kita naik keluarga tu, yang pertama dia naik kereta. Keluarga yang kedua naik flight, kapal terbang, dan keluarga yang ketiga naik kereta api. Ketiga-tiga tu pasti akan sampai. Kalau naik kereta insya-Allah 8 jam lah. Tapi kalau flight ni, termasuklah dia pergi Alustar, naik airport dan sebagainya, pasti dialah yang paling cepat sekali sampai. Kalau naik flight lah. Kalau tak delay lah, dia yang paling cepat sampai. Jadi orang yang naik kereta tadi mempertikaikan, kenapa macam mana kau boleh sampai? Betul ke kau sampai ni? Padahal dah betul dah sampai. Dekat Kota Baru tu. Sepatutnya dia bertanya, macam mana ustaz atau macam mana sahabat kau boleh sampai dulu? Barulah orang yang sampai dekat Kota Baru tu nak nyatakan, macam ni, kalau nak sampai dia macam ni, kena daripada Perlis ni pergi ke Alustar, airport Sultan Abdul Halim, lebih kurang sejam lah naik kereta. Lepas tu nanti kita tunggu boarding pass apa tu, kita akan naik flight terus jalan, lebih kurang 45 minit. Orang tu akan cerita satu persatu. Macam tu lah nak ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tu dah usul sampai engkau tak percaya dia dah sampai. Engkau nak juga ikut, nak juga ikut, engkau kena naik kereta juga ni. Engkau ni tak sampai ni. Pada orang tu dia cakap dah sampai dah, aku dah sampai Kota Baru ni. Telefon kan. Engkau tak sampai lagi ni, engkau kena naik kereta ni. Engkau patah balik lah. Engkau naik kereta aku lah senang. Macam tu pula dia naik suruh ikut. Patut orang tu dah usul. Sepatutnya soalan yang beradab adalah, betul dah sampai? Betul dah sampai? Macam mana cara sampai tu? Baru cerita macam saya cakap tadi, cerita. Sepatutnya gitu. Kita kalau beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah. Orang dah usul, kita patutnya gembira. Gembira orang macam tu lah, guru-guru apa dan sebagainya. Kita gembira dia dah sampai usul. Kita nak dekat dengan dia. Nak dekat dengan kawan-kawan yang dah sampai ni kan. Kita nak dekat dengan dia. Selalu nak bermuzakarah dengan dia. Macam mana kita rasa kerohanian kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak juga dia cakap ini dan sebagainya. Kalau tarikat tu saya rasa, kalau dia cerita pasal tarikat lah, dia nak juga masuk dalam kelambu selimut. Tak salah pun, saya pun boleh buat macam tu. Masuk dalam kelambu, mandi taubat dan sebagainya. Perjalanan tu kita tahu. Kawan-kawan kita ramai yang ada macam tu perjalanan tu. Tapi nak juga dia kata proses macam mana. Ya Allah, proses ni macam ni. Proses la ilaha illallah ni, nak mengenal diri, mengenal Allah, proses dia ginilah. Itu namanya usul sampai. Patutnya kita gembira. Macam mana cara sampai? Okey, kita ni ada pembimbing rohani. Kalau kau tak ada pembimbing rohani, kau belajar macam mana pun 30 tahun sekalipun kau tarikat,
pasti kau tak boleh. Sebab keakuan diri kau rasa kau berilmu, kau rasa kau ambil tarikat tu, kau rasa contohlah saya bagi tahu, bukan saya cakap tarikat saja. Kan? Tarikat ke hakikat ke kau nak belajar apa makrifat pun, kalau kau rasa ada keakuan diri, pasti kau takkan wusul dengan Allah SWT. Sebab dalam surah Al-Kahfi mengatakan bahawa wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kan? Kau ada ilmu ke apa semua, hadis kursi pun ada menyebut. Kan? Sekiranya kau nak datang kepada aku, Allah Ta'ala beritahu kau nak datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu-satu. Sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu, yang seperti manusia sebegini, saya jumpa sendiri. Kan? Saya jumpa sendiri, saya pun pelik. Kan? Sampai kat dalam telefon tu saya cakap, ya Allah, abang ni dah berdebat ni, saya tak nak ni. Kan? Saya berhenti setakat ni je lah bang. Saya cakap itu je. Saya sampai cakap macam tu. Dah sampai berdebat dah saya cakap. Kan? Cara dia lah berdebat. Kita nak cakap benda ni, kan? Benda ni, itulah. Payah juga nak cakap kalau orang berdebat ni kan. Saya kena stop lah. Kalau dia nak bermuzakarah, insya-Allah. Kan? Sebab itu semua keakuan diri semua tu. Kan? Keakuan diri. Tak suci. Saya cakap, ni tak ada kesucian ni kalau macam ni. Kan? Muzakarah kita dalam telefon ni tak ada kesucian, saya cakap. Kan? Jadi itulah sebenarnya kita nak tengok dari dalam. Tu cakap macam Ustaz cakap tadi, siapa-siapa lah pun cakap kan, Ustaz Ahmad, Pak Alang. Semua nak cakap benda ni. Kalau kita tak betul-betul nak lawan dalam peperangan ni, kan, tak masuk dalam medan perang ni, kan, kita susah nak cakap lah. Itulah proses dia. Kalau Ustaz Ahmad cakap tentang peperangan ke pedalaman kan, inilah kalau dia ditanya, yang abang tu tanya pasal proses, inilah proses dia. Proses peperangan dalaman. Kan? Nafi nak pergi mana, memang nafi. Padahal kita ni memang tak ada pun. Tapi Allah Ta'ala ajar juga nafi, la ilaha illallah. Sebab apa dia kalau dicerita hari tu talk masa 2-3 hari lepas, kan, pandanya tak payah nafi pun, kita memang dah tak ada pun, kan. Tapi kenapa Allah Ta'ala bagi la? Permulaan la ilaha illallah tu, kalimah tauhid tadi, la. Kenapa la? Sebab diri kita ni degil, tak ada yang dikatakan dah lama kita tinggal. Saya cakap itu dibekalkan la tadi tu. Nafi betul-betul. Kau kena ikut rintangan yang ada ni. Rintangan yang Allah Ta'ala bagi ni, supaya kita tahu rintangan tu. Kalau kita tak tempuh rintangan tu, macam mana kita nak tu, tak akan beriman seseorang apabila sebelum dia diuji oleh Allah SWT. Kalau uji, kan, kena uji dulu, kan. Maksudnya gitu. Kita itulah, betul-betul lah kita nak berkehidupan ni ke depan ni, biarlah dengan Allah SWT. Kita tak dengan Allah tu, kita rasa ya Allah, kan. Yang itulah, yang tu kita dapat kongsikan sama-sama supaya kita nak bawa dalam kehidupan harian kita ni. Manis tiada pahit. Kalau kita bawa nafi je ni, kalau penafian ni tak ada lagi keakuan diri, itulah sesuatu yang manis, yang tak dapat nak diceritakan. Yang manis didapat. Macam mana perjalanan dia kalau di dalam solat, macam dia ceritakan tadi kan, solat, kalau tali Allah kan berkaitan dengan solat tu menyambung dengan Allah SWT. Tak ada keakuan diri masuk solat, itu maksudnya solat. Itulah, ini kaitan yang nak cakap, kaitan lah, kan. Solat tu tak ada keakuan diri, yang ada hanya Allah. Itu menyambung, itu solat, kan. Itu baru solat. Sama juga dengan selawat. Selawat tu, berselawat engkau lah, berselawat ke atas diri engkau sendiri, kan. Di antara sifat dan zat, kan. Sifat, kalau solat menyembah, sifat menyembah kepada zat, tak lain. Mana ada diri kita, tak ada dah, kan. Itulah kita seronok kita dapat kefahaman sebegini, dan kita bawa, insya-Allah. Memanglah lalai banyak pun, kan. Kalau nak cerita dalam diri saya, memang lalai banyak pun, kan. Tapi kot mana macam mana pun, kan, kita dah masuk dalam medan perang ni, kot perang lagi, ni perang lagi, ni perang lagi ni, kan. Kita dah masuk dalam medan peperangan, kan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan wazidnahum huda, petunjuk. Kita mohon kepada Allah SWT, jazbahkan diri kita, hilangkan keakuan diri kita, yang ada hanya Allah, kan. Hilangkan hawa nafsu keakuan diri kita ni, tak ada. Kita nak dia je, kita nak dia je, nak cerita pun dia je, kan. Nak tidur pun cerita dia je, kan. Sebelum tidur pun nak cerita pun dia je. Itu alhamdulillah, kita ditunjukkan oleh Allah SWT sebegini, keadaan sebegini, supaya kita sentiasa berkeyakinan, meyakini, mengimani betul-betul la ilaha illallah, bukan menyebut je. InsyaAllah saya rasa cukup setakat ini untuk petang ni. Sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita, supaya teguh keimanan kita ni dengan Allah SWT. Jadi saya nak last kali saya nak bagi tahu, kalau saya tak ada lagi, saya nak bagi tahu, sebab apa kita tekankan benda ni. Sebabnya khalifah
seorang khalifah, Muhammad bin Abdullah. Imam Al-Mahdi akan muncul dan akan reset semua sekali. Reset semua sekali. Apa yang dibawa? La ilaha illallah. Sebab tu kita Ustaz Aziz beritahu, Ustaz Ahmad, Pak Lan dan sebagainya. Kita nak bergabung dengan khalifah ni, nak bergabung. Kalau kita tak ada benda ni, macam mana kita nak bergabung? Macam mana kita nak ikut Imam Mahdi ni? Macam mana kita nak ikut? Termasuklah pemimpin-pemimpin kita ni. Kan? Sebab ni tak ada dah. Kalau kau tekan YouTube ni, memang ada dah. Kan? Dengarlah betul-betul. Dengarlah dengan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah nasihat-nasihat yang perlu didengar. Jadi nanti bila berlaku, jangan cakap aku tak pernah dengar pun benda ni. Aku tak pernah dengar pun. Kenal diri, kenal Allah. Tak ada pula dengar aku. Nanti aku tunjuk gambar dia. Kalau Allah Ta'ala bagi betul-betul kebesaran Allah, nanti aku tekan nanti. Walaupun tak ada TV ke, tak ada apa ke, tak ada handphone ni, nanti aku tekan nanti. Ini aku dah buat ni. Time tarik ni. Kau nak tengok, kau ni terpampang ni. Video ni ada ni. Bukan, saya tak pakai handphone. Tu kalau Allah Ta'ala nak tunjuk. Dan pasti Allah Ta'ala tunjuk kebesaran Allah SWT. Jadi sama-samalah kita bangkit. Ini yang lama kita tinggal ni. Rasulullah ajar daripada sahabat kepada sahabat tabi'in, waliullah, mursyid Rabillah, dan sampai kita ni, Allah, kita kata tak ada. Bayangkan. InsyaAllah kita sedarlah daripada sekarang. Saya dah cakap habis dah ni. Sekalian jemaah yang ada kat sini semua dah cakap habis. Pembimbing rohani dah cakap habis dah. Jadi kita sama-sama lah. InsyaAllah kami pun sama mendoakan mendapat petunjuk Allah SWT. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syukur kepada Allah. Syukur kerana telah dikumpulkan kami lagi sekali di Zawiyatul Ayah untuk terus memperteguh lagi kalimat La ilaha illallah. Masih lagi terus diingatkan tentang kalimah ataupun hala tuju hidup, iaitu mengesahkan Allah. Tiada yang lain, hanya Dia sahaja yang ada. Hanya Dia yang wujud dan kita mati. Kita tiada. Jadi dalam kita memahami Fatihah, jadi di sini apa yang saya dapat belajar ialah tentang surah Al-Fatihah, iaitu Maliki Yaumiddin. Jadi kalau dulu saya baca macam tu kan, penguasa sekalian alam. Ataupun penguasa sekalian alam pada hari agama. Full stop. Jadi sampai setakat itu aja kefahaman. Jadi bila dah ditadaburkan, baru nampak walaupun perkataannya, ayatnya pendek, tapi Masya Allah dia punya kefahaman dia begitu apa kita kata, begitu mengesankan, sebab maksud Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada setiap saat, dia menguasai, dia yang memiliki semua, dia menguasai, dia mentadbir, dia berkuasa pada setiap saat, pada setiap 7 lapisan langit dan bumi dan seisinya. Jadi kalau kita sebut berkali-kali, sehingga sebati, jadi kita akan nampak betapa hebatnya, betapa agungnya Allah. Ya, Esa dia. Hanya Dia sahaja yang membuatnya tanpa ada bantuan daripada yang lain. Jadi di sini saya teringat semasa saya kecil, tentang masa tu saya, orang kata seronok lah, besar-besar kanak-kanak kan, tengok bila berada di jalan raya yang panas, nampak daripada jauh macam air. Jadi pelik kan, kat tengah-tengah panas ada air, macam tu. Jadi pergilah ke arah air tu. Jadi bila pergi ke arah air, tak jumpa air. Kemudian toleh lagi satu hala, nampak macam air lagi, pergi kat situ. Jadi sebab panas kan, jadi berhentilah, sampai 2 kali berhenti. Kemudian bila dah ke sekolah menengah, namanya Logamaya, atau ada orang panggil Fata Morgana. Dari jauh
kita akan nampak air. Bila dekat, rupanya tiada. Jadi kalau kita belajar kalimah la ilaha illallah, di situ Allah nak menceritakan tentang kisahnya. Iaitu kalau kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita kenal diri kita siapa, kita kenal Allah, kita akan tahu bahawa sebenarnya kita tiada. Seperti logam maya tadi. Bila kita dekat, rupanya tiada. Sekiranya kita tak belajar, kita tak tahu kan, kita tak jumpa guru pembimbing rohani, kita akan rasa kita ni wujud, kita berdaging, kita berdarah, kita boleh membuat keputusan. Kita tak faham maksud kalimah la ilaha illallah. Serupa juga dengan logam maya tadi. Daripada jauh kita nampak air, rupanya tak wujud pun, ya. Air tu tak wujud, air tu serupa juga dengan kita. Sebenarnya yang kita nampak tu tak wujud, kita hanyalah cerita-cerita Allah. Kalau bahasa sains dipanggil ilusi optik. Itulah kita. Tapi malangnya kita suka berurusan dengan makhluk. Kita rasa tak yakin nak berurusan dengan Allah. Kita tak nampak kehebatan dia, sampaikan kita bila nak minta, kita minta sambil lewa. Kita minta pada manusia lebih bersungguh-sungguh daripada kita minta pada Allah. Jadi itulah, kalau kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, dan kita diajar walaupun sedikit kalimah, contohnya Al-Fatihah tu, ya, di sini kami diajar maksud Al-Fatihah tu daripada Bismillah sampai dah habisnya. Jadi walaupun satu surah, tapi surah tu begitu mendalam cara disentuh. Nampak kehebatan dia. Jadi semoga bila disebut selalu, diingat-ingatkan selalu, maksudnya menjadikan hati ni yakin seyakin-yakinnya dengan kehebatan Allah, dengan keagungan Allah. Dan tiada yang kita perlukan, ya, minta pertolongan selain daripada dia sahaja. Itu sahaja perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini sedikit sahaja perkongsian daripada saya, memandangkan masa sudah semakin singkat. Tadi saya terdengar satu video daripada Ustaz Wadi Anwar berkenaan dengan amal ibadah. Katanya bukan semua amal ibadah yang kita lakukan ni ada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semasa kita hidup kita menyangka kita sudah solat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, semua kita buat amal soleh semua. Pada zahirnya kita buat amal soleh lah. Jadi kita rasa dah banyak dah, kita dah kumpul banyak pahala dah. Tapi dia kata tak semua. Bila dibuka-buka amalan tu, tengok-tengok tak ada apa pun kat buka amalan kita tu. Jadi kita terpinga-pinga. Kenapa selama ni kita rasa macam dah banyak dah buat amalan ni, dah dapat pahala sekian-sekian dah. Tapi Ustaz Wadi kata semua tu tak dikira. Sebabnya ada satu je sebab dia. Sebab tak ikhlas. Tapi setakat tu je lah videonya. Tak ikhlas. Jadi apa maksud ikhlas tu? Jadi ikhlas tu kalau pada pemahaman saya dan selalu juga kita dengar, ikhlas tu adalah seperti seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Jadi ikhlas juga sesuatu yang kita lakukan tanpa mengharapkan balasan. Jadi kalau kita buat sesuatu amalan, contoh kita solat ke,
kita sedekah ke, kita puasa ke, dan kita mengharapkan pahala. Adakah itu dikira sudah ikhlas? Kalau kita belajar lebih mendalam, belajar ilmu tauhid ni, belajar ilmu tauhid ni, ilmu kesufian, ilmu rohani ni, kita tak mengharapkan pahala. Takut nak mengharapkan pahala ni. Rasa macam buat sesuatu amal ibadah untuk mengharapkan upah. Sebab tu kalau kita orang kata belajar ilmu ni, kalau mengharapkan upah tu, kita nak ajar budak tadika. Budak tadika bolehlah kita solat ni dapat pahala berapa ribu. Puasa ni dapat pahala berapa ribu. Jadi kira-kira. Takkan kita nak bawa semua tu sampai kita ketua. Jadi takkan kita nak duduk di takut tu saja. Jadi cara untuk berubah, untuk mengalih pemahaman kita, perlulah mencari guru yang boleh membimbing kita ke arah tu. Sebab bukan senang nak buang sifat keakuan ni. Sebab kita dah daripada kecil lagi dah diajar macam tu. Rasa macam dah betul tu, buat amalan ni dapat pahala. Rasa dah ikhlas sangat dah tu. Dah memang dah ikhlas, tak mengharapkan orang lain, dah tak mengharapkan pujian manusia, dah mengharapkan pahala saja. Tapi sebenarnya tak betul lagi. Sebab dan susah sebenarnya nak membuang sifat keakuan ni kalau tak ada guru pembimbing. Tak ada orang yang nak bimbing kita macam mana nak amalkannya. Sebab keakuan ni dia sekejap datang, sekejap boleh hilang, sekejap datang balik. Jadi sebab tu kita kena hidup dalam berjemaah. Saling ingat mengingatkan. Dan contoh terdekat saya, nak tegur anak sendirilah. Anak sendiri kita kata, dia dah ambil wuduk ni, nak tunggu solat. Masa nak solat tu dalam 5 minit tu dia boleh lagi dia terlena. Duduk di sofa, menyandar, terlena. Terlena tu, memang nampak dia tidur lah. Dah dengan tenganga mulut kan. Kita suruh dia pergi ambil wuduk balik. Dia kata, tak apa, tak batal wuduk sebab punggung ni rapat ke tempat duduk, tak batal. Itu pada belajar dulu memang tak batal lah kalau syariat dia. Tapi bila kita belajar ilmu ni, kita nak lebih daripada tu. Kita nak betul-betul yakin. Maknanya kita kena pakai yang batal sebenarnya. Sebab kita dah ada datang dah sifat keakuan tu. Rasa macam hilang, orang kata hilang ingatan lah sekejap. Maknanya bila kita tidur ni kita dah tak ingat. Tak waras lah. Bila tidur ni dah tak waras. Dah hilang. Dah tak ingat dah apa semua. Jadi tu yang kita kena ambil wuduk balik. Tapi susah nak buang sifat tu. Dah 10 kali tegur, 10 kali juga buat. Sebab tu kata nak hilangkan sifat keakuan ni bukan senang. Sentiasa kena diingat-ingatkan. Sentiasa kena datang kuliah. Bukan belajar sehari dua dah boleh faham. Tak. Bertahun-tahun. Jadi nak amaliah tu pun ambil masa juga. Dan sebab itulah belajar ilmu ni, belajar ilmu apa-apa pun, dan Islam sendiri pun menyuruh kita belajar hingga ke liang lahat, ke akhir hayat. Belajar ni bukan ada tempoh-tempoh dia. Dia sampai kita ke mati belajar ni. Sebab, dan paling sedih sekali bila kita belajar dah dapat ijazah ke, degree ke, PhD ke dah secukup. Sedangkan ilmu agama ni tak pernah habis. Dan semakin kita belajar, semakin tu kita rasa macam banyak lompang-lompang dalam amalan ibadah kita ni. Banyak yang masih perlu diperbaiki. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas aku tersalah cakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu taala. Saya pun tak mengizinkan. Saya cukuplah sampai sini dulu. Yang dia ucap teman-teman kita semua, saudara-saudari kita semua daripada hati Rabbani, keikhlasan, kasih sayang. Sama-samalah kita ajak mengesahkan Allah Subhanahu taala. Kita bersatu, berpegang teguh kepada satu, iaitu mengesahkan Allah. Dan kita jangan cerai-berai daripada maksud tujuan tu tadi, iaitu sentiasa buang keakuan diri, mengesahkan Allah. Maka orang bersama kita tu akan sama-sama ruhama ubainahum, sama-sama dapat kasih sayang. Dan kita akan tegas pada orang yang tak mengesahkan Allah tu, mana kita kena tegas bagi tahu betul-betul, ya, insya-Allah. Saya rasa terima kasih banyak perhatian semua. Mohon maaf kekurangan kesilapan. Wa'fu minkum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.